Penaksiran hemoglobin dalam darah. Hemoglobin test. Peralatan yang digunakan dalam penaksiran hemoglobin. Pipet automatik 20 mikroliter. Pipet automatik 5 mililiter. Larutan Drepkin spesimen darah yang berantikoagulan EDTA, kolorimeter yang berpenapis 540 nanometer dan jadual graf piawaian kepekatan hemoglobin dalam unit gram persen. Prosedur. Dengan menggunakan pipet 5 mililiter, pipetkan 5 ml larutan Drepkin ke dalam tabung uji yang telah disediakan. Dengan menggunakan pipet automatik 20 mikroliter, pipetkan 20 mikroliter spesimen darah lapkan pada hujung pipet dan masukkan ke dalam 5 ml larutan Drepkin tadi. Dengan menggunakan parafilm, sebatikan larutan Drepkin bercampur darah perlahan-lahan. Biarkan campuran larutan ini beberapa minit. Dengan menggunakan cuvette, pipet 3 ml larutan Drepkin
Ambil bacaan larutan Repkin dan dengan menggunakan Fine Knob Adjustment, ubah bacaan kepada bacaan kosong. Ambil kubet yang berlainan dan masukkan larutan darah bersama larutan Repkin untuk diukur bacaannya pada kolorimeter. Bacaan optical density pada kolorimeter ialah 0.28. Bacaan seperti yang ditunjukkan. Bandingkan bacaan yang didapati dengan jadual kepekatan hemoglobin, yang mana bersamaan 13,4 gram persen. Ujian sel darah kejap, packed cell volume atau hematokrit. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan: tiub kapilari, kristal seal atau sealer, hematokrit reader, alat pengempar atau microhematokrit centrifuge, dan sampel darah EDTA. Mula-mula, sediakan 2 tiub kapilari. Kemudian, sebatikan sampel darah EDTA yang akan digunakan. Masukkan tiub kapilari ke dalam bekas berisi darah EDTA. Darah akan disedut masuk melalui tindakan kapilari. Biarkan darah disedut sehingga lebih kurang 80% daripada panjang keseluruhan tiub kapilari. Kemudian, lapkan darah berlebihan dengan menggunakan gauze dan tutupkan hujung kapilari dengan menggunakan sealer. Lakukan prosedur yang sama pada tiub kapilari kedua.
Ini adalah dua contoh tiup kapilari yang mengandungi sampel darah lebih kurang 80% daripada jumlah keseluruhan panjang tiup kapilari. Buka alat pengempar dan ambil dua kapilari tiup tadi. Pastikan bahawa setiap hujung tiup kapilari yang mengandungi sila diletakkan menghala keluar. Dan biarkan ia menyentuh gelang getah pelindung. Kedua-dua tiup itu mestilah diletakkan bersetentang supaya ia seimbang apabila diemparkan. Tutupkan sentrifuge dan cut. Tutupkan sentrifuge dan emparkan selama 5 minit. Apabila alat tadi telah berhenti, buka sentrifuge. Dan keluarkan tiup kapilari tadi. Ini adalah hasil selepas diempar. Terdapat 3 lapisan yang nyata, iaitu sel darah merah padat, bafikot dan plasma. Selepas itu, pengukuran akan dilakukan menggunakan hematokrit reader di mana tiup kapilari tadi akan diletakkan di tempat khas pada hematokrit reader. Tiup kapilari dilaraskan supaya isi padu darah adalah selari dengan garisan bawah dan atas. Setelah itu, nilai peratusan sel darah merah padat akan dicatatkan. Pengukuran sel darah merah padat dibuat dengan menggerakkan pelaras sehingga sama dengan bahagian atas sel darah merah kejap. Setelah itu, nilai peratusan sel darah merah padat akan dicatatkan. Prosedur pengukuran dijalankan ke atas tiup kapilari kedua dan keputusan akan dicatatkan. Keputusan yang diperolehi dalam ujian ini ialah 38%. Sekian, terima kasih. Ujian Erythrocyte Sedimentation Rate ESR. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan. Sampel darah EDTA, tiup Westergren, stand ESR bersama bekas ESR, jam randik. Prosedur. Sebatikan sampel darah EDTA masukkan 4 bahagian sampel darah EDTA kepada 1 bahagian antikoagulan trisodium citrat yang terdapat di dalam bekas ESR, iaitu sampai ke tahap yang ditandakan pada bekas ESR. Sebatikan
dan letakkan berdiri dalam stand ESR. Tube Westergren dipacakkan ke atas bekas ESR tadi dan ditekan perlahan-lahan sehingga darah memasuki tube Westergren sampai ke nilai 0 mm. Setkan masa selama 1 jam. Sesudah cukup 1 jam, bacaan numerical dalam milimeter diambil dengan menyukat bahagian plasma yang terhasil oleh sedimentasi sel darah merah. Contoh bacaan ESR ini menunjukkan ESR 125 mm sejam. Ujian kumpulan darah ABO dan rhesus. Peralatan NTA, NTB, NTD, RH control, A cell, B cell. Slide kaca, kayu pengacau, darah pesakit, siram pesakit, marker dan tabung uji. Ambil satu slide kaca yang bersih dan bahagikan kepada 2 bahagian dan tandakan NTA dan NTB. Masukkan setitis NTA kepada tanda A dan setitis NTB kepada tanda NTB. Masukkan setitis darah pesakit pada NTA dan kepada NTB. Sebatikan campuran sel antiserum dan dengan menggunakan kayu pengacau. Condongkan slide tersebut perlahan-lahan ke belakang dan ke hadapan dan perhatikan bacaan sama ada terdapat aglutinasi atau tidak dalam masa 2 minit. Nyatakan kumpulan darah ABO yang telah diuji. Ambil satu slide kaca yang bersih dan bahagikan kepada 2 bahagian dan labelkan NTD dan RH control. Masukkan setitis NTD kepada bahagian NTD dan setitis RH control kepada bahagian RH control. Ambil setitis darah pesakit dan campurkan kepada NTD dan RH control. Sebatikan campuran tersebut dengan kayu pengacau. Condongkan slide tersebut perlahan-lahan ke belakang dan ke depan dan perhatikan tindak balas yang terhasil dan bacaan hendaklah diambil dalam masa 2 minit. Laporkan keputusan sama ada positif terdapat aglutinasi atau negatif tiada aglutinasi. Nyatakan kumpulan darah rhesus yang telah diuji.
Ambil 2 tabung uji dan labelkan dengan A cell dan B cell. Masukkan 2 titis serum pesakit ke dalam tabung uji bertanda A cell dan B cell. Masukkan setitis darah pesakit ke dalam tabung uji bertanda A cell dan B cell. Sebatikan campuran tersebut dan masukkan ke dalam alat pengempar. Emparkan tiub-tiub ujian tersebut pada kelajuan 3,400 RPM selama 15 saat. Goncang dan condongkan tiub-tiub ujian tersebut perlahan-lahan supaya sel button tersebut terkeluar dari permukaan dinding. Laporkan sama ada keputusan tersebut positif terdapat aglutinasi atau negatif tiada aglutinasi. Nyatakan kumpulan darah ABO yang telah diuji